Besut, Terengganu. Kasih ibu membawa ke syurga kasihnya bapa ketika berada. Kediaman Asnaf bersamamu di Kampung Pengkalan Nyirih ini menjadi saksi pahit getir Muhammad Zulkifli Jusoh, 50 tahun, mengharungi ujian Yang Maha Esa. Umpama sudah jatuh di timpa tangga. Selain mengalami kesempitan hidup, bapa kepada 5 cahaya mata ini akur dengan dugaan dunia apabila isteri dan anak-anaknya mengalami penyakit saraf kronik. Azma Noli Mamat, 44 tahun, menanggung penderitaan ini sejak 16 tahun yang lalu. Dulu saya tak nampak lagi dia sakit. Dia dulu bekerja pak ngasuh. Masa budak dia bagai mandi budak. Masa tu dia kek awak kata jatuh. Dia tak boleh nak imbas tubuh dia. Jatuh bilik air masa mandi, pergi budak jadi tak kuat. Tanda-tanda saya rasa lepas pada tu, apa tahun dia kerja saya tak benar dia kerja lah. Moga dia jatuh. Pasal dia orang atas anak-anak situ bukan anak biasa-biasa. Ketika dia mandi ada budak terjatuh. Tu saya tak pernah dia kerja tu. Gigit tak ada gapa lagi, moga dia biasa gitu ya. Lepas saya buat tu saya nguruk gitu ya. Pagi cuka-cuka urut makan-makan obat gitu. Anak ketiga pasangan ini, Ifah Wadiha Muhammad Zulkifli, 19 tahun, turut menggalas tanggungjawab menjaga syurganya apabila dia pulang dari asrama. Tak pada dia tu Sapala ni dalam 16 tahun. Tapi yang masa terlantar dia penat sikit, masa tak boleh, kira tak boleh bergerak tu 6 tahun. Kira dia pergi bilik air setahun dua tu boleh lagi. Tapi gatung-gatung lah. Tapi boleh urus sendiri lah. Bila ni tak boleh lah. Dan sepenuh masa kita bantu lah, kita nakak dia. Zulkifli perlu menguruskan isteri dan anak-anaknya terlebih dahulu sebelum dia keluar bekerja. Dia bekerja sebagai tukang kebun di Kampung Raja Besut. Mujur, tempat kerjanya tidak jauh dari rumah. Ini memudahkan Zulkifli menguruskan keluarganya andai berlaku kecemasan. Demi memberi keselesaan pada keluarganya, Zulkifli membeli sebuah kereta terpakai menggunakan wang simpanannya sedikit demi sedikit. Sekaligus memudahkannya untuk berulang-alik ke hospital menghantar isteri dan anak-anak. Saya ni alhamdulillah dapat majikan prihatin, terlalu baik, ambil cana, banyak membantu. Dari segi kalau kita tahulah makanan pun ada banyak dia bagi, dia memahami lah situasi. Mana masa kerja ni dia tak tekan. Tak ada hak lah masa. Kalau misalnya biasa orang kerja, kalau lapar tak, kelima kita ni, bukan masalah ada sama, dia memi lah kita. Cuma kita boleh pergi gitu lah. Masa cuti ke apa dia tak ada nekan rasa. Tapi tak jumpa dah rasa. Kena cari majikan lagi ni. Selain penyakit asma, Zulkifli turut mempunyai simptom penyakit saraf seperti isteri dan anak-anak. Kerja mengikut kemampuan diri agar dapat menjaga ahli keluarga lain yang masih sakit. Kerja ini macam sapu-sapu, macam jadi pokok bunga gitu lah. Pendapatan saya kalau kira ni tepat dengan kerja saya. Saya kalau majikan ni atas rasa esel dia ambil. Saya tak boleh kerja berat. Dia beri saya minggu RM200 dia bagi. Kalau saya tak pergi pun tak aja potong. Gaji saya bayar penuh. Kadangkala dia buntu memikirkan masalah yang menimpanya. Mujur ada rakan sekerja yang sudi berkongsi kisah, sedikit sebanyak dapat melegakan hatinya. Lima tahun yang lalu, sekali lagi Zulkifli diduga apabila anak sulung mereka, Siti Zulaika Muhammad Zulkifli, 23 tahun, mengalami penyakit saraf yang sama seperti isterinya. Sejak lahir dia tu, okey, dia pandai aktif sekali, bersukan, cerdas sekali. Lepas tu dia, kita tengok dia ada tanda-tanda dia ada asrama masa tu. Dia sekolah di Sekolah Nurul Ittifaq, Kuala Besut. Dia mengadu tu, dia kata
Rajin jatuh katil, jalan pun rajin rebuh. Rajin kita kata tak apa sihat tu. Jadi kita pun boleh alik lah. Tak tahu di asrama. Pasal kita bola tu, tengok dia turun daripada motor nak pergi sekolah. Dia jalan tak stabil macam nak rebuh. Ada apa. Cita-cita Zulaika untuk menjadi arkitek terhenti akibat dek serangan penyakit saraf yang menimpa diri. Habis tingkat tenan tu, 19-20, dia tak boleh bergerak. Dia jadi makin hari makin orang dia tegal, malah jadi nyetok ke apa tu. Kalau makan pun, jalan. Jadi kita tengok sesor, jadi makan tubik-tubik. Dia ibarat kalau kita tinggal situ, kalau kita tak pergi, tumbeh. Satu perhati mana kita kena jaga, buat diri tak boleh. Memang daripada awal kita tapi kak, kita terima dah lah. Kita terima dah. Pasal dia doktor dia sakit gini, yang keadaan dia, kita reda belakang. Tak pada dia tu sampai lah ni dalam 16 tahun. Tapi yang masa terlantar dia penat sikit, masa tak boleh, kira tak boleh bergerak tu 6 tahun. Kira dia pergi bilik air setahun 2 tu boleh lagi. Bila ni tak boleh lah. Dan sepenuh masa kita bantu lah, kita kena angkat dia. Syurga di telapak kaki ibu. Tiada apa yang dapat menggantikan pengorbanan dan perjuangan seorang ibu. Sakit selepas melahirkan anak ketiga. Mudah nampak tanda-tanda dia lah. Letih ke apa, mudah nak jatuh. Jalan pun masa tu tak tahu lagi ke dia ni ada nyakit ke apa. Jadi tak ada buat rawatan ke apa lah masa tu hingga lah nampak sampai ke luar ni tu. Kecek pun macam tak jelas mana, tak dengar mana lah. Setengah kalau orang luar kecek dengan dia tu tak faham. Mungkin orang yang dekat dengan dia, cara sama dia tu lah. Boleh faham ya kecek ke apa. Memang perlu ke ada orang jaga seumur lah dia ni. Setiap masa. Nak makan, kena cara, nak mandi ke apa. Muhammad Haziq Azizi Muhammad Zulkifli, 22 tahun, bekerja sebagai pembantu dapur di hotel berhampiran rumahnya. Anak kedua daripada 5 beradik ini sanggup melupakan cita-citanya seketika asalkan dapat memberi tumpuan pada syurganya. Pengorbanan saya ni kalau nak dibandingkan dengan orang lain ni tak seberapa lah sangat tak setakat. Tapi muncul tahu tanggungjawab sebagai anak ke. Nak mari tolong mak, kalau fikir untuk diri sendiri ni tak kira pernah cukup lah kata. Lepas tu balik kerja kadang-kadang. Tapi waktu rehat kerja pun mari juga main tolong mata-mata sampai balik kerja. Jujurnya memang rasa sedih jugalah. Sebab setara umur pengazik ni kue dapat ke kasih saya mak ke. Dapat tu luangkan masa dengan mak bersama-sama. Gimana-mana pun boleh pergi. Tengok family boleh pergi dekat jauh ke. Kadang-kadang terasa juga. Tapi lama-lama pun mai terfikir sendiri. Selain masalah pembelajaran, anak bongsu pasangan ini juga mengalami penyakit yang sama. Malah selepas tragedi lemas di sungai, memburukkan lagi kondisi Muhammad Haziq Ikwan Muhammad Zulkifli, 12 tahun. Aktif anak bos tu ni. Main basikal, boleh kayu basikal, jogging, berlari, suka dia aktif. Lepas dia lemah dari sungai tu makin ketara, kita tengok dia. Makin tak boleh nak nyawa pun tak berapa tu pula. Nampak lagu macam asma. Tapi kita gecek tak ada. Jalan pun macam tu. Dia jalan macam tak nak imbah, jalan rebah. Kalau berlari pun sepak, rupuk boleh rebah. Tangan boleh akak. Tapi kita tak agak nak akak benda. Mudah pecah, jatuh ke apa. Begitu. Tengok kawan-kawan dia hak lain mari main. Ya tengok keluar gitu je lah. Nak main tak boleh. Menuju keadaan dia lagu tu kan. Selain menjalani fisioterapi, kedua-dua anak Zulkifli sedang menerima rawatan pakar
di Hospital Raja Perempuan Zainab, Kota Baru. Setiap ahli keluarga ini sudah biasa dengan rutin masing-masing. Ketika Zulkifli dan Haziq keluar bekerja, Ifah mengurus hal rumah tangga seperti memasak, membasuh dan sebagainya. Ifah menjadi harapan keluarga agar dapat mengubah masa hadapan mereka suatu hari nanti. Kerja rumah tu, kalau saya ada rumah, saya buat. Lepas tu kalau saya pergi kerja, mak saudara mari, adik-beradik pun ada juga, orang dekat-dekat. Mari tolonglah. Kalau kita pergi kerja ada emergency sikit, dia hello ke kakak ipar dia. Kalau dia mari nyipeh, mari mandi ke apa, dia urus belakang. Kita tak ada tu. Kita ada emergency kerja, pun ada juga tanya emergency. Kalau kita tak gaduh, kita buat diri. Tanpa mengharap sebarang balasan mahupun imbalan, berbekalkan kasih sayang, mereka tidak jemu menghulurkan tangan. Ibu saudara Azmanoli, Kamariah JK, 55 tahun, antara insan yang kerap membantu keluarga ini ketika Zulkifli keluar bekerja. Saya nak cerita, saya nak buat gambar dia. Aku mana rasa tu sedih, ada belakang, sebab kepada. Tapi lama-lama saya terima ketentuan. Sekarang ni saya rapid ada okey. Pasal saya tengok, kita tengok dari segi kita rasa susah dah. Kita tengok orang lain lagi susah pada kita. Di luar sana ada lagi. Lepas tu kita boleh terima hakikat ni. Allah Ta'ala belaka daripada dia belaka lah. Lepas dia lemah dia sungai tu dia makin ketara, kita tengok dia. Dia jalan macam tak nak imbah, jalan rebah. Kalau berlari pun sepak, rupuk pun dia boleh rebah. Kita tu kan. Dari segi kita rasa susah dah. Kita tengok orang lain lagi susah pada kita. Di luar sana ada lagi. Lepas tu kita boleh terima hakikat ni. Allah Ta'ala belaka daripada dia belaka lah. Rumah ini adalah sumbangan ahli Parlimen Besut Tan Sri Idris Yusof pada tahun 2016. Setelah isteri dan anak-anaknya sakit, Zulkifli memerlukan dana untuk pembasuhan bilik air bagi memudahkan pergerakan kerusi roda. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Percaya bahawa dalam setiap rezeki kita, ada juga rezeki milik insan yang lebih memerlukan. Setelah mendengar kisah Zulkifli sekeluarga, penaja utama bersamamu, Syarikat Faizah Senyam Berhad, tidak melepaskan peluang untuk membantu golongan asnaf ini. Kehadiran mereka ke Kampung Pengkalan Nyirih Besut diwakili Pengurus Cawangan Timur, Azrul Hairi Azime dan rakan sekerja bagi menyantuni Azmanoli dan anak-anak. Selain itu, mereka turut membawa produk enak dan berhasiat keluaran syarikat. Cik Din, masalah Cik Din ni, saya dengar selain daripada isteri, anak-anak pun. Kalau anak-anak tu macam mana tu? Masalah anak ni nak urus, masa nak urus saya nak pergi kerja lah. Ataupun masalah masa duduk rumah. Moga sebab ni anak dia tak ada bergerak langsung, jadi memerlukan satu patuh penjagaan lah. Isteri saya ni dulu dia sihat, masa dia sihat dulu dia boleh buat kerja. Masa dulu tak ada lah. Lepas dia sakit ni, saya kira tak boleh buat apa-apa lah. Kira terlantar ni kak, dia kena urus ni. Pagi-pagi sebelum saya kerja, saya nak urus dia dulu dengan anak. Saya dah untuk Pantai Timur ni ada Pahang, Terengganu, Kelantan. Kalau ada apa-apa Cik Din berhajat ke apa-apa melalui saya pun tak apa. Macam dia nak buat air, tak nak pergi tandas. Dia tak boleh bergerak sendiri. Kita kena bawa. Masalah dia ni pula, kalau kita nak pergi tandas pula, jauh so pula tandas tu sepi. Jadi menyukarkan lagi. Nak bawa dia. Sekiranya kalau dia ada tandas ni ke, tandas selesa tu, dia boleh pergi masuk rapat dengan kereta ni, wheelchair ni. Jadi kita semua buat turun dengan dia. Kita daripada Syarikat Faizah ni adalah sumbangan sikit untuk abang, satu family. Orang kata dapat ringankan beban abang. Okey.
Okay, ini kita ada sumbangan daripada Syekh Faizal untuk abang lah. Ya. Saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada wakil dari syarikat Faizal kerana dapat mengurangkan beban Alhamdulillah keluarga saya. Geng Bantu Banjir Ganu antara badan sukarelawan yang cakna akan permasalahan rakyat sekitar pantai timur. Saya dapat maklumat dan info ni daripada rakan komuniti kami, daripada geng Bantu Banjir Ganu. Jadi dalam masa yang sama memang dia orang tahu NGO I bukan kerana nama yang saya handle tu memang biasanya menguruskan keperluan rawatan. Cikgu Wan yang maklum pada saya bahawa Siti Zulaikha memang memerlukan satu kursi roda. Asalnya saya ingat kursi roda yang biasa. Tapi setelah diberitahu dan setelah datang ziarah, memang Zulaikha tak dapat urus sendirilah kalau kursi roda yang manual. Jadi saya buka satu kempen untuk membantu Zulaikha dapatkan kursi roda yang bermotor. Isteri dan anak sulungnya Zulaikha masing-masing menerima bantuan sebanyak RM300 sebulan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sehubungan itu, Zulkifli masih perlu bekerja keras kerana dua lagi anaknya masih bersekolah dalam tingkatan 6 dan darjah 6. Walaupun Zulaikha diduga hebat, itu sama sekali tidak mematahkan semangatnya untuk menimba ilmu dan berbakti kepada keluarga. Saya nak ucap terima kasihlah pada kaki tangan sekolah Nur Zahirah, cikgu bahagian PPKI, Bui Batu Eka anak saya. NGO lain pun apa tu kelumur mari sumbangan orang perseorangan pun ada. Saya doakan semoga mereka yang banyak membantu ni dimurahkan rezeki dah, panjang umur, segala amalan baik dan mau diterima oleh Allah Ta'ala. Harapan saya ni biar keluarga anak-anak menjadi anak yang baik lah, membesar depan mata, taat pada orang tua, taat pada agama, jaya dunia dan akhirat. Setiap ibu bapa sentiasa mendoakan kejayaan anak-anak agar berjaya pada masa akan datang, sekaligus dapat mencorak suasana yang lebih indah dan sejahtera. Didoakan semoga mereka kembali pulih dan terus tabah mengharungi dugaan hidup. Bersamamu turut membantu 5 keluarga dari 2 buah negeri. 2 keluarga dari negeri Perak, keluarga Nur Wahyu Ismail. Dan keluarga Munah Umar. Manakala 3 keluarga dari negeri Perlis, keluarga Mur Hashimi Kecil. Keluarga Jamil Tuah Abu Bakar, dan keluarga Nurul Akilah Jeffrey. Bersama kita membantu mereka yang memerlukan.